Ulasan APEC Cina. Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang berbahagia Datuk Lokman Adam mengutuk Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi kerana tidak berpuas hati bahawa Datuk Seri Zahid berkata UMNO akan bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Api tak pasti sama ada berita yang diberitahu oleh Datuk Lokman ni sahih ke tak. Tapi kalau dia sahih, baguslah. Kenapa bagus? Rakyat kan gembira dengan pencapaian Tun, pencapaian BBBM dan Pakatan Harapan. Korang lompat parti sini sana, rakyat gembira. Korang keluarkan audio tanpa menghormati rule of law, rakyat gembira. Korang main dada kat kondo ke apa ke, rakyat gembira. Korang tak masukkan PT-PTN, rakyat gembira. Korang tak masukkan tol, korang lanjutkan cukai naik semua, orang gembira. Rakyat sekarang gembira dan menyokong Tun, BBBM dan Pakatan Harapan. UMNO nak join dengan BBBM, baguslah tu. Kan rakyat gembira dengan kerajaan, rakyat gembira dengan kereta jenama ketiga, dengan kereta terbang kasut putih tukar hitam tu. UMNO nak tumpang kegembiraan rakyat sahaja. Apa salahnya Datuk Lokman? Kalaulah UMNO bekerjasama dengan Tun dan BBBM, kami rakyat bukan sahaja akan menunjukkan kegembiraan kami terhadap Tun, malah kita akan kongsikan kegembiraan itu kepada UMNO juga pada PRU akan datang. Kan kat PRK, Kimanis, Tanjung Piai, Rantau, Semenyih dan juga Canberra Highland tu rakyat telah menunjukkan kegembiraan. Kalaulah bekerjasama sekadar membantah usul tidak percaya kepada Perdana Menteri, rakyat okey je. Rakyat tak kisah pun sekarang siapa PM. Rakyat sabar, rakyat tunggu sampai PRU akan datang. Kalau lebih-lebih daripada itu kerjasama betul-betul jadi kerajaan pintu belakang pun tak apa. Rakyat gembirakan, rakyat akan bagi sokongan terhadap UMNO. Buat saja bekerjasamalah, okey? Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Islam Yang Berhormat Mujahid berkata, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan mengambil tindakan terhadap Nur Sajat kerana memuat naikkan gambar menunaikan haji dengan pakaian perempuan. Terdapatnya dua isu di sini. Walaupun Apek pernah cakap Apek kurang senang nak komen tentang hal ehwal agama, tapi kali ini Apek nak komen juga sebagai seorang Buddhis. Agama Islam, dia ada ajaran dan juga rukun-rukunnya. Rukunnya tidak membenarkan seorang Muslim lelaki untuk memakai baju perempuan. Apek merujuk kepada Sahih Al-Bukhari 5885 yang menyatakan bahawa Rasul kepada Allah SWT kutukkan lelaki yang berpakaian perempuan dan sebaliknya. Apek telah membuat sedikit penyelidikan dan mendapati bahawa Nur Sajat ini memangnya seorang lelaki berdasarkan detail-detail pasport beliau. Apek tidak dapat mengenal pasti kesahihan pasport tersebut. Kalaulah Nur Sajat ini betul-betul seorang wanita, Apek memohon maaf. Kalaulah beliau memangnya seorang lelaki, maka ulasan Apek adalah sebegini. Anda sebagai seorang yang dilahirkan dalam badan lelaki dan kekal sebagai seorang Muslim, anda ingin mengejarkan haji ataupun umrah di kota suci Mekah sebagai seorang Muslim. Walaupun Apek ni seorang Buddhis, tetapi Apek ingin menyeru agar saudara menghormati agama anda diri sendiri. Ada orang mungkin cakap, Apek, you bukan Muslim, apa saya mau kepoci? Apa saya mau campur tangan? You diam sajalah. Mohon maaf, Apek ni tak boleh tahan kalau nampak orang menghina ataupun tidak menghormati mana-mana agama termasuk Islam, Kristian, Buddhis dan sebagainya. Apek faham, seorang Muslim ni dia kena akur kepada ajaran dan juga rukun-rukun agama Islam sepanjang masa, apatah lagi di kota suci Mekah. Ini bukan saja menghina ataupun tidak menghormati agama, ini memalukan Malaysia yang meletakkan agama Islam sebagai agama persekutuan. Apek sebagai rakyat Malaysia tumpang malu sekali. Sebab itu Apek nak sound sikit, mohon maaf, Apek tidak dapat bersetuju dengan apa yang diperbuatkan oleh saudara di kota suci Mekah. Isu kedua, kan Malaysia sudah ada mahkamah syariah. Kenapa Menteri Hal Ehwal Agama ni nak serahkan kes ini kepada Kementerian YB Gobind Singh dari DAP? Nak sangat orang bukan Islam handle kes ni ke? Nak sangat wujudkan retakan antara kaum ke?
Apiklah pening lah dengan cara kerja Menteri saling pangku memangku ni. Menteri KBS memangku kerja Menteri Sumber Manusia. Menteri Pelancongan memangku kerja Menteri Kesihatan. Menteri ni memangku itu, apik pening sangatlah. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir memuat naikkan video untuk memulihkan pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Apik menyokong penuh dengan cadangan Tun Dr. Mahathir tersayang untuk mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Dengannya PPSMI, maka pelajar-pelajar di luar bandar tidak dapat belajar sains dan matematik dalam bahasa ibunda ataupun bahasa kebangsaan. Maka penghadaman mereka terhadap kedua-dua subjek ini akan terjejas. Ini bererti apa? Ini bererti murid-murid di bandar ni yang lebih berkemampuan dalam bahasa Inggeris akan terus berjaya dalam bidang sains dan matematik. Manakala murid-murid di luar bandar akan terjejas dalam sains dan matematik dan terus percaya kepada pengiraan kerajaan dalam turun harga tol lah, harga petrol lah, SST boleh kurangkan harga barang lah. Bagus kan? Hidup Tun, sokong Tun, tanya Kerajaan Pakatan Harapan. Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Sai Saddiq telah dikepung oleh 200 orang yang memakai baju hitam dan beredar melalui jalan pintas dan memanjat pagar. Ini memang satu teladan terbaik daripada menteri kita. Kita seharusnya melatih badan, kuatkan badan supaya boleh berlari pentas, cari jalan pintas, memanjat pagar dan tinggalkan mak kita berseorangan untuk berlawan dengan orang yang ganas. Teladan yang terbaik. Ahli-ahli Pakatan Harapan tidak seharusnya mendiamkan diri. Timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang DAP kedua yang amat berhormat Ramasamy berkata, "Kalaulah diam, undi saya buat apa?" Salam yang amat berhormat. Apa berasa kalau YB itu nak cakap ke nak diam ke terpulang kepada isi kandungannya. Kalaulah nak cakap untuk kebaikan negara, untuk perpaduan, dipersilakan. Kalau nak putar belik lah, nak jadi hero kaum tertentu lah, baik diam saja. Rakyat tak undi YB untuk jadi hero kaum tertentu saja. Saya merujuk kepada satu kes sebelum ini, ada menteri dan juga ahli-ahli politik dari Pakatan Harapan dari kaum tertentu cakap seolah-olah Kementerian Pelajaran nak mengharamkan perayaan Pongal. Ini tidak betul. Ini tidak betul langsung. Dalam sekular tersebut, Kementerian Pelajaran melarangkan pelajar-pelajar Muslim untuk menyertai ritual agama yang bukan Islam, yang bertentangan dengan Islam. Itu tak ada masalah. Malah Kementerian Pelajaran mewajibkan semua pelajar Islam supaya tidak menghina Tuhan agama orang lain. Apa masalah? Tapi apa yang tengok ni, ramai Pakatan Harapan yang leader cakap seolah-olah Kementerian Pelajaran nak resis, nak haramkan Pongal. Itu putar belik lah. Itu korang nak jadi hero kaum tertentu lah. Kalau nak cakap macam itu, baik diam saja. Kalau nak cakap yang baik-baik untuk perpaduan punya, dipersilakan. Itulah ulasan Apek. Yang amat berhormat Tun Dr. Mahathir berkata, tidak pernah melarangkan pelancong dari China untuk melawat masjid dan muzium dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang menyebarkan berita palsu. Hidup Tun, sokong Tun. Kita seharusnya mengambil tindakan yang tegas terhadap mereka yang membuat penyebaran berita palsu. Mereka yang kata ada puluhan ribu warga Bangladesh yang mengundi pada PIU 13, kita tangkap. Mereka yang kata ada blackout di Bentong pada PIU 13 dan lepas tu buat himpunan blackout merata-rata tu, tangkap. Mereka yang kata lepas Pakatan Harapan jadi kerajaan tol akan manso PTPTN manso ni, tangkap. Mereka yang kata Perdana Menteri tidak akan memangku apa-apa kementerian, kita tangkap mereka semua. Hidup Tun, sokong Tun. Menteri Kewangan Yang Berhormat Lim Guan Eng berkata, bayaran tol untuk 8 Lebuh Raya Plus akan turun sebanyak 18%. Syabas, bagus menteri kita bagi diskaun 18% dan melanjutkan konsesi tol daripada 2038 tambah 20 tahun sampai 2058. Jom kita buat pengiraan macam mana rakyat boleh manfaat daripada diskaun ini. Konsesi tol original Barisan Nasional ni dia sampai 2038. Artinya dari sekarang masih ada 18 tahun lagi.
18 tahun kemudian sepatutnya tol ni akan hapus secara automatik. Ini konsesi lah. So kita katakanlah kita pakai RM5 sehari dan kita pakai 300 hari dalam 1 tahun. Dia ada tinggal 18 tahun lagi kan. So dia macam ni, RM5 kali 300 hari kali 18 tahun, kita kena bayar jumlahnya RM27,000. Okey, sekarang kita buat pengiraan baru berdasarkan pengiraan daripada Menteri Kewangan tersayang kita, iaitu lanjutan 20 tahun dan juga diskaun 18%. Okey, katakanlah RM5 kita pakai sehari, ada diskaun 18%. So 5 kali 82%, diskaun 18 kan. Dia kita bayar RM4.10 satu hari kali 300 hari kali berapa tahun tadi, sudah sampai 2038 kan. Sekarang tambah lagi 20 tahun kan. So 38 tahun kita kena bayar jumlah RM46,740. Menteri kita pandai kira. So saya mau tanya kepada rakyat-rakyat yang bijaksana, kita mau bayar RM27,000 yang original sampai 2038 atau kita dah bayar RM46,740 sampai 2058? Mana yang anda nak pilih? Isu kedua, kerajaan kata mereka tidak akan bayar pampasan kepada Plus dan pengguna Plus akan dapat 18% diskaun. So siapa yang rugi sekarang? Apa buat selidik sikit. Pemilik Plus adalah kumpulan UEM. Kumpulan UEM adalah miliki Khazanah Nasional. Dan Plus juga ada 49% dimiliki oleh KWSP, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Artinya kalau Plus untung, KWSP untung, maka rakyat Malaysia untung. Kalau Plus rugi, KWSP rugi, maka rakyat Malaysia rugi. So siapa yang membiayai kerugiannya supaya kerajaan tidak membayar pampasan dan dapat diskaun pula? KWSP lah. KWSP, kita semua pekerja simpan duit dalam itu, kita dapat faedah macam ni. Ini Plus sudah tak untung, dah jatuh lah, dia jatuh. Siapa yang rugi? Dia faedah kita patut dapat ni dan sekarang kita dapat ini saja. Apa yang nak berterima kasih kepada rakyat Malaysia dari Sabah, dari Sarawak, dari Kelantan, dari Terengganu, dari sebahagian Pahang, dari banyak bahagian daripada Johor ni. Mereka jarang pakai Plus, tak dapat diskaun, tetapi dia punya KWSP kena kurang sebab kerajaan tak mau bagi pampasan dan rakyat yang menggunakan tol tu dapat diskaun. So, siapa yang kita harus terima kasih? Kita harus terima kasih kepada rakyat-rakyat inilah. Dan aku pun tak tahulah kerajaan kenapa nak buat macam ini. Yang pakai tu bayarlah. Bayar sampai 2038 tu terus automatik hapuslah. Apa salah dia? Sampailah masa untuk belajar bahasa Cina. Dan hari ini Apek ingin mengajar satu ayat yang senang. Kalau kita lambat, macam mana kita nak jawab? Kita nak kata, mohon maaf saya terlambat. Dalam bahasa Cina dia, 对不起，我迟到了. Sekali lagi, 对不起，我迟到了. 对不起 itu memohon maaf. 我迟到了, saya telah lambat. Jom kita baca sekali lagi. 对不起，我迟到了. Mohon maaf, saya telah lambat. Terima kasih kerana menonton ulasan Apek Cina. Ayah Cik Siti, banyak muda, namanya susah, ya tutup mata. Uang ringgit, anak tak heran, ente tutup mata, anak tak tentu jalan.